mana sibuk dengan kerja ke ijazah sikit. Semoga bila ijazah ni kita dapat datang tempat baik. Kalau ni ikut sibuk memang sibuk, tapi kena buat sesuatu lah, minta dengan Allah hadirkan kita. Okey, sambung kitab. Kata surat tasbih ni dah sudah. Asli dah sudah Kalau ini kita pergi tahajud lah belakang. Jadi kalau ikut baca ni terawih ya. Surat terawih. Tak apa, saya nak Tuan ada yang bertanya. Syam, nak pergi sana Boleh baca. Ada yang bertanya sorry. Bukan orang ni lah. Orang ni memang dia tak tanya. Surah lain tadi. Jadi saya fikir kat sini pun dia tak terang. Orang ni dia maklumat sikit kan. Dia dah faham Ni soalan dia duha. Saya tak tahulah korang sini tahu tidak. Sebab orang ni tak tanya. Duha ni alamak. Ada pendek tak? Pendek kereta tu. Mana pen? Tak ada mana ambil kereta kan? Orang pen kita RM2 orang beli. Mana kat belakang ada satu besar. Maksudnya di belakang, betul belakang. Ada pen lain Nanti nanti boleh cari pen. Masuk waktu afdal. Waktu afdal. Sembunyi pilihan raya pun. Akhir waktu. Okey. Ni. Macam mana kita nak kira waktu duha ni? Ni yang dia tanya ni. Macam mana orang boleh dapat 20 minit, 20 minit ni dulu yang kita mengaji gini lah. Okey, ini masuk waktu. Macam mana nak kira waktu? Ayo. Besok tak jumpa masuk waktu. Macam mana nak kira waktu masuk waktu duha? Kita perlukan waktu subuh. Kita perlukan tahu dua maklumat waktu syuruk. Waktu syuruk dijaga tau. Orang semua isyraq, orang semua waktu syuruk. Bukan. Sebenarnya apa yang dia belajar lah, dan guru-guru banyak cakap betul juga. Kecil duha ni, waktu isyraq ni, dia semayang dia mula masuk waktu duha. Tapi niat dia ada tujuh semayang tu lah. Satu duha, satu isyraq. Jangan waktu syuruk. Okey, kita kira ni lah. Subuh berapa? 6. Itu 5 jam lama Kalau dia jam. Kalau dia jalan, boleh jalan jam kalau dia jalan. Ada seorang dia boleh tau, dia buat macam mana tu? Dia boleh buat jadi pukul 6. Syuruk tu betul lah, syuruk boleh ikut 7, 12. 12 Syuruk boleh ikut 12 betul. 12 kan? Dia 12. Okey. Masuk waktu bila? Ini nak tunjuk cara kira lah. Apabila dia waktu syuruk tolak waktu subuh. Kalau dah tahu ulangan dah, ulang kaji kalau dah tahu dah. Tapi aku tengok muka korang ni masih tak tahu. Kalau dah tahu. Jadi ini jadi 72
minit. Betul tak? Itulah ni. 1 jam 60 minit. Okey. Jadi bagi 3 dapat 24. Betul? Saya pakai kereta, ada rumahnya matematik. Jadi kau pakai kereta, betul? Syam dah nak pakai kereta lah. Rumah tu lah matematik. Rasa betul ni? Betul lah. Betul? Betul kan? Aku dah tua pun boleh pergi pakai otak. Jadi generasi muda ni, dia banyak bergantung pada alat kan. Sebab tu orang kata kan, otak second hand paling mahal, otak orang Melayu je. Sebab jarang pakai. Ni kalau orang Melayu dengar marah ni. 24. Okey, jadi waktu duha adalah waktu syuruk 7:12 campur 24 7:36 minit. Dia campur balik. Setelah dia bagi pada 3 perbezaan syuruk dengan subuh. Ini nama dia masuk waktu. Yang ini masuk waktu. Faham Lepas tu orang selalu ambil setengah jam lah. Sebab waktu ni berubah kan. Ini tak semesti 70 minit. Kadang mungkin dia bertambah. Ada kurang. Jadi dibundarkan pada bundar apa? Bahasa Inggeris apa bundar kan? Pada jam terdekat ialah setengah jam. Gitulah. Jadi selalu orang ambil 30 minit lah. 30 minit lepas waktu syuruk. Sebab tu dulu guru cakap 27 ada, 24 ada, tak tahu lah. Mungkin ada waktu-waktu berubah mungkin juga. Kita tahu. Okey. Ini waktu afdal. Jadi mula ni lah. Mula kat sini. Semasa mula kat sini. Jangan semain mula kat sini. Kalau ikut saya baca dulu, katanya waktu haram banyak. Mula kat sini. Okey. Ini afdal. Afdal ni dikatakan serobok. Serobok siang. Dan kita tulis satu robok. Atau robok. Quarter. Setelah berlalunya 1/4 siang. Kalau dalam kitab kata matahari segalah. Itulah. Atau 7 kaki pada pandangan mata. Atau selembing. Itu selembing kan? Lembing tu tegak kan? Dia kata serobok. Ini anggaran ni agak susah nak buat lah. Boleh lah buat. Maksudnya kita nampak orang tu 5 kaki pada pandangan mata kita. Kita skillkan 5 kaki tu, naikkan dia kepala matahari tu atas kepala dia dalam 7 kaki dia pandangan mata kita. Itulah maksud dia. Tapi agak susah. Boleh dah agak untuk dapat waktu afdal. Jadi serobok siang. Serobok ni 1/4 jam. Kira maghrib. Maghrib berapa? 7:29. Ini maghrib. Ini malam. Ini mula malam. Siang tadi 6. Ini bila fajar sadiq itu menyincing. Menyincing atau menyincing? Ini cincing. Dia naik lah, dia naik. Jadi berapa jam ni? Tiga jam 29 minit. Serobok bagi berapa?
Bagi berapa ni? Orang banyak makan daging korban, tak lagi berkat. Jadi berapa jam? 3 jam. 89 bagi 4. 2 poin 25. Kan? Abang Jamal mesti buat apa ini? Hari ni memang fail lah. 8 dapat mana dapat 89? Ni lah. Ini 4 kali 3, 12. Kan? 1, 60. 60 dapat 29. 89. So, kita dekat Arab dulu belajar apa? Engineering, matematik, engineering. Tanya ni Abang Rosli satu belajar. Itu yang penting dalam kami sama dengan dia. Cikgu apa? Cikgu Badrul. Buat kena marah ni Badrul. Tak benda. Okey. 3 jam. 22 minit. Ambil saya pun main lah. Okey, bagi 4. Jadi, serobok tadi adalah 6. Ini mula siang. 1/4 dia 3, 22. Jadi yang akalnya 9, 22 pagi. Ini serobok dia. Jadi kalau kita kerja, kita bolehlah semayang kat sini. Masuk kerja pukul 8 kan. Nanti dah kerja payah kan semayang. Nak turun, nak apa, bos main meeting, apa benda dengan apa turun, tak sempat. Jadi bolehlah ambil untuk ni. Agak-agak 7.36, 7.40 tu gang semayang tu. Lepas tu kerja pukul 8. Kalau hari cuti, elok ambil yang afdal. Elok ambil yang afdal. Tunggulah lebih kurang 9.30 tu begitulah. Dalam bundar jam yang apa? Yang terdekat. Kalau gini 9.30. Kita ingat time ni lah yang Rasulullah kata bila anak muda itu mula panas dan dibangun dia tempat tidur dia. Dia subuh-subuh ni dia menyusu. Bila time tinggi matahari dah mula panas ni. Jadi dia akan bangun. Waktu tu Rasulullah kata waktu yang paling elok lah. Yang paling elok. Ini masa waktu. Ini afdal. Akhir ni akhirnya bila gelincir. Itulah kita seperti kan. Matahari. Inilah nama dia Zuhur. Tapi yang eloknya kawasan ni lah. Kawasan afdal lah. Yang elok kawasan afdal. Jadi kalau hari tak kerja, hari yang kita lapang lah di sini, eloklah buat di sini. Eloklah buat di sini. Kalau hari kerja, hari yang kita kat sini, kita atas jalan raya, kita balik kampung, kita apa, boleh buat pada permulaan, walaupun bukan afdal, tapi telah masuk akan waktu. Masuk akan waktu. Saya dah cakap dulu, yang terbaik buat 8. 8 rakaat. Yang terbaik ya. Asyik-asyik kan lah. Beri salam. Jadi bila belajar ni mesti ada azam. Tak nak buat dua dah. Terutama hari-hari kita kerja. Kalau hari ni kita kerja pun 8 rakaat ni tak lama, 10 minit sikit-sikit je. Mesti ada nak buat azam, nak buat yang paling baik lah, yang paling bagus. Jangan buat dua lagi dah. Jangan buat dua. Kalau tak dapat 8, cuba tinggalkan 4. Istiqamah 4. Lepas tu naikkan 6. Sampailah satu masa kita dah istiqamah boleh buat 8. Tu dulu orang tanya guru kan, mana ada orang boleh buat 8 hari-hari? Guru cakap istiqamah ni apabila beban tu Allah Ta'ala yang tanggung. Itu kita kena ingat. Allah Ta'ala dah mula tanggung beban dia. Beban yang berat tu, nak buat 8 tu Allah Ta'ala tanggung. Itu yang dia buat 8 dia tak ada rasa apa-apa.
Tapi mestilah melalui perjalanan mujahadah lah, tak boleh. Mesti mujahadah lah, maknanya mesti lawan nafsu, lawan. Jangan buat 2, nak buat 8, buat 2, lepas tengok handset. Ni jangan. Nanti lepas tengok handset dah malam naik. Pergi dalam je, bangun. Pergi dalam je, bangun. Pergi dalam je, bangun. Kalau tak pernah buat 8, dapat buat 8, syukur. Syukur pula. Kenapa? Tak pernah buat 8 dalam minggu. Hari itu Allah hadiah. Hadiah apa? Buat 8 rakaat. Orang yang merasa indah, indahlah. Macam witir lah. Saya katakan dulu kan witir. Dia gitu kan, 3, 5, 7, 9. Ni maksimum. Ni minimum. Ni witir. Ni bilangan rakaat. Tapi yang ni menyalahi yang utama. Ada juga guru-guru cakap makruh. Paling kurang kena ni 3 lah. Yang terbaik pecah. Yang paling baik ni 5 kali. Ini yang terbaik. Yang terbaik pada bilangan rakaat ni, masa yang terbaik adalah akhir malam. Pada hadis Rasulullah kata, akhirilah solat malam kamu dengan witir. Ada hadis lah, ada hadis. Sebab kata akhiri solat malam kamu dengan witir. Jadi kalau nak tidur, kalau nak buat begini pun apa? Buat nak tidur buat 8, nanti nak subuh buat 3. Atau rasa-rasa macam tak boleh bangun ni, buat terus ganjilkan. Tak apa, buat 2 kali pun tak apa. Sebab apa kita nak buat 3 ni di kerana subuh? Sebab ikut kata Rasulullah, akhirilah solat malammu dengan witir. Sebelum ni buat apa-apa, taubat ke, apa benda ke kan, solat hajat ke, apa benda ke, buat. Jadi kita nak subuh tu, nak akhir dah. Tu atau kita bangun pukul 2, kita solat malam, pukul 3 nak tidur balik. Tak apa, boleh juga. Jadi sebelum tidur balik ni, habiskan witir. Tidur. Nanti pulang asal bangun lah. Tak payah nak jamin lagi. Sebab apa? Dah pukul 2, pukul 3 dah bangun. Boleh juga buat itu. Ikut badan kita lah. Kekuatan kita kan. Arrangement masa kita di mana. Yang penting jangan tinggal lagi. Sebab Rasulullah kata apa? Siapa yang tak witir, dia bukan golongan kami. Ini ada hadis ni. Guru-guru sebut hadis. Siapa yang tak melakukan witir, dia bukan golongan kami. Tak dosa. Tapi Rasulullah tak certified. Ini yang tak biasa. Perkataan tu bunyi tak sedap. Macam korban kan. Siapa yang mampu buat korban, dia tak buat korban, jangan dekati masjid kami. Akan dia ada itu. Jangan dekati masjid kami. Maknanya dia tak wajib, tapi dia punya bunyi tu bunyi tak seronok. Rasulullah rasa tak seronok. Orang mampu tapi tak buat. Sama macam witir ni. Lepas tu kita tengok dalam solat tarawih, nampak tak ditambah 1 witir. Kita cakap kita pergi sembahyang tarawih, betul. Kita tak cakap kita pergi witir, tapi ada add on, additional dia adalah witir. Additional dia adalah witir. Kenapa? Ulama-ulama Nusantara ni, kalau dekat Mekah tak ada witir kan, dia buat Jumaat. Betul lah, kerja berdiri lah. Dia sembahyang tarawih, habis gitu kan. Tapi ulama Nusantara ni dia lebih pada practicing. Dia train. Dia train orang 30 hari dia ajar buat witir. Supaya apa? Lepas tarawih nanti tak tinggal witir. Kenapa? Bimbang Nabi cakap orang tinggal witir ini bukan golongan kami. Patutnya bimbang lah. Tapi tak bimbang, itu yang payahlah. Itu rezeki masing-masing lah. Kalau Allah beri taufik, kita akan buat. Tapi kita mesti ada niat, ada ilmu, ada faham, ada usaha. Allah benarkan kita buat. Kita ada itulah. Itu nama taufik. Ada sedar, hidayah ilmu tu ada, tapi nak amal tak dapat. Itu namanya tak ada taufik. Tak ada taufik. Lepas tu orang sebut taufik hidayah. Sebenarnya kalau kita jadi MC nak tutup majlis, wabillah taufik wa hidayah, betul.
Sebenarnya dulu masa kita jadi MC kampanye Melayu, guru kami cakap salah ni kau cakap. Patutnya wabillah hidayah wa taufik, bukan taufik wa hidayah. Hidayah wa taufik. Ada hidayah dulu baru dapat taufik. Patut sebut wabillah hidayah wa taufik kalau jadi MC lah. Sebab apa? Hidayah dulu baru dapat kekuatan untuk amal. Itu nama apa? Nama taufik. Okey. Sikit penerangan ni lah. Sebab ada surau lain tanya, saya ingatlah kat sini, tak tahu lah orang sini di Pak kita tak tahu. Tahu tak ni? Ha? Ya, ya. Boleh? Tak apa. Tak apa, tapi cuma tak dapat fadilat yang Rasulullah kata akhiri solat malam kamu dengan witir. Dia sebab tu dia elok ni kita buat belum capai waktu subuh. Kalau kita buat kat surau 3 rakaat, kita sama ada imam pergi salat, kita bangun tambah 1 jadi 4. Atau imam buat 2, kita buat 2, imam buat 1, kita ikut. Jadi kita kekal pada genap. Jadi bersambung. Kalau imam buat 3, kita buat 3. Kalau kita nak buat 11, ini kan kalau ikut kata Tuan Guru Muhadir Jul lah, dia pernah mengajar pejabat saya tu. Ini 3 buat surau, kita nak buat 11 ni. Jadi kita kena bangun buat 1 dulu, jadi 4. Bila jadi 4, dia genap. Bila genap, witir tak habis lagi sebab dia genap. Witir ni mana ganjil. Lepas tu bangun buat 7. Jadi 4 lebih 7, 11. Pada maksimum lah. Pada maksimum. Cubalah capai pada yang terbaik. Cuba. Jangan cuba. Ada kata tak larat Ustaz. Tadi aku fikir tak logik kau cakap tak larat lah. Aku nampak ada Facebook kau lari dekat Putrajaya 18 km. Si ada map yang jam tu kan. Dia masuk Facebook kan. Hari ni berjaya lari 18 km. 18 km lari dengan 11 rakaat semayang kat sini Rasa-rasa paling teruk apa? Lari 18 km ke semayang tu ni? Physically. Betul? Mana lagi banyak kalori terbuang? Lari 18 km ke semayang 11 rakaat? Fikir logik je, tak payah jadi orang sukan. Kata-kata lah. Tak keluar-keluar pun. Betul tak? Bila ekor lagi semayang betul 11 rakaat. Katanya kat luar tu tengah malam pukul 10 dia lari. Bukan salah. Pergilah lari. Tapi bila kita kata kita tak larat tak logik kan? Tak logik. Dia boleh lari 2 round Titi Wangsa. 2 round ke dekat tu. Witir 3 rakaat tak boleh buat, tak larat kita. Penat kerja, tak berakal. Tak berakal. Dia ibadat ni dia bukan dekat sini. Dia kat mana? Dekat sini. Pergi surau ni bukan sebab dekat sini. Bukan sebab rumah kita dekat sini. Tapi hati kita kat sini. Itu yang buat kita datang. Kalau ikut kata surau ni sebab rumah dekat, orang yang nampak dari situ duduk nampak pintu sebab datang kadang dia ada rumah. Tapi kat sini. Kamu juga dekat ni, dekat sini. Bila ada sini, itunya orang tongkat pun datang surau kadang. Kenapa? Sini tu nak kena repair. Ini kita kata ni pasang lazam. Pasang lazam. Tak dapat ni, cuba ni. 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 Tak dapat ni kau teruk sangat buat dah ni. Kau teruk sangat lah kalau ada macam kalau buat 3 ni pingsan orang kata. Pingsan lah, patah kaki buat dah ni. Ini basikal 40 km si angkat tu tayar kat Facebook pun. Jaya. Korban. Itu kan korban bang. Tak apalah, kalau niat bersihat buatlah, tak apa. Tapi pakai dia elok lah, jangan pakai keluar basikal tu. Tak ketat tu, mana boleh pakai begitu. Nampak aurat, nampak bentuk punggung, nampak benda-benda sembul tu, tak elok.
Dari segi hukum aurat, tak tutup aurat. Buat ini juga. Mudah-mudahanlah Allah beri kita taufik. Kalau Allah pilih kita untuk buat, manusia tak tahan. Hatta kita sendiri tak tahan. Bila Allah bagi green light, aku hadiahkan kau sembahyang sunat witir 11 rakaat, tak siapa boleh tahan. Tapi mesti ada nampak ada usaha, ada belajar, ada azam, tahu kelebihan, tahu kaedah, yang terbaik macam mana, yang kurang baik macam mana. Mesti belajar dulu, belajar. Ilmu itu dahulu pada amal. Al-ilmi qablatul amal. Ilmu itu dahulu beramal. Lepas tu dah kena mengaji. Okey, tu tambahan lah. Saya rasa saya tak terang dulu. Okey, lepas tu kita baca muka 40, sembahyang tarawih. Nombor atas kali tu. Perkataan tarawih itu jamak daripada tarwihah. Plural, jamaknya plural lah. Sama dengan maknanya rehat. Semayang rehat-rehat. Tarwihah. Tarwihah. Apa tarwihah? Solat rehat-rehat. Tarwihah, taro, waw ya, ha, ta marutah. Tarwihah. Asalnya orang Mekah sembahyang 4 rakaat sekali berehat dan pergi tawaf. Bukan rehat dia pergi minum teh, dia rehat dia buat benda lain. Rehat dia buat benda lain. Kita kalau semayang ni 11 rakaat ni kita tak boleh pergi terus. Kita break dekat 6, lepas tu kita zikir. Kita zikirlah apa-apa guru kita bagi ke, apa benda ke, atau kita baca daripada kitab-kitab ke, tak apalah. Tapi yang elok zikir ni guru bagi. Yang paling bagus ni guru ijazah. Dia ada satu galur pada keberkatan. Guru ijazah kita amal, itu lagi bagus. Sebab tu nama dia ada sanad. Kalau kita mengaji dari kitab, kita ambil pun tak apa. Dia sanad ni kita kena faham tak boleh ambil daripada YouTube. Qabil tu tak boleh ambil dari YouTube. Dia sanad ni, syarat dia guru ni dia kena kenal murid yang dia nak bagi. Dia kena kenal murid lah. Dan dia tahu keupayaan murid ni. Maknanya dia kena, murid ni kena belajar dengan dia lah. Kalau kita belajar dengan guru-guru cara online lah, YouTube kan, kadang guru-guru ni jauh, bukan kat Kuala kadang. Semua budak-budak sana dia orang buat live. Tak apa, belajar dengan dia. Tak apa, belajar, ikut kelas dia. Tapi kena cari jalan, kita mesti jumpa dia. Cakap dengan dia, Ustaz, saya belajar Ustaz daripada YouTube. Saya daripada Kuala Lumpur, saya belajar kat Ustaz, dia kelas kat Kedah, kat Perak. Tak apalah, tak apa. Sampai dia kenal nama kita. Jumpa selalu lah maknanya. Sampai dia kenal nama kita. Waktu tu kalau dia ijazah, kita boleh ambil. Biar guru kenal kita. Kenapa? Mereka ni nanti boleh beri syafaat. Betul syafaat ni. Nanti ke akhirat nanti dia antara mereka yang boleh beri syafaat pada nama murid dia. Lepas tu dia kena kenal kita. Dia tengok kita, dia tahu siapa. Kurang-kurangnya gitulah. Kurang-kurangnya gitulah. Tak apa belajar daripada itu tak apa. Tapi kena cari jalan jumpa dia. Dia arah dia, ajak dia minum, bawa apa-apalah. Sampai dia kenal, kita daripada mana, dia nampak kita, dia tahu kita, cukup lah. Cakap dengan dia, Ustaz, saya tak ikut kelas Ustaz cara macam ni. Saya dulu kelompok. Tapi ada ruang, saya datang. Tak apa, dia kata. Ambil daripada YouTube, tak apa, dia kata. Tapi dia sendiri pernah cakap lah dengan kami dulu. Dia kata, macam ni caranya betul lah. Kena cari ruang, jumpa. Cari ruang, jumpa. Kalau dia ikut, tak apa lah, ikut guru-guru orang kan. Kalau anak murid dia buat live, anak-anak murid dia buat, dia tak buat live ni. Anak murid buat. Tapi kita cari jalan jumpa dia. Kita kena kenalkan diri kita.
Cakap dia, Ustaz, saya minta halal ilmu, saya belajar tak ikut tertib, saya tak salah lagi Ustaz, saya belajar jauh, jarak jauh. Kami cakap dengan dia, selalunya dia orang ni tak ada apa-apa, tak kisah pun. Tapi adab menerima menerima sana ilmu tu begitulah. Cari jalan jumpa lah. Cari jalan jumpa. Ini Cameron Highland boleh pergi, guru tak nak jumpa. Tak masuk akal. Cameron Highland kau jumpa guru siapa? Boleh lah ngajar dalam makan angin tak apa, enggak salah kan. Tapi kalau guru yang kita ikut tu carilah jalan jumpa dia. Kontak dia, cari anak murid dia, macam mana nak jumpa dia, minta nombor telefon dia, bertanya khabar dengan dia, begitulah. Sebab yang Imam Syafi'i kata tu, ada guru kan, 6 perkara yang menyebabkan kau terasa ilmu tu. Kan? Kita sebut selalu ni. Cerdik, ada cerdik akal, yang 6 perkara tu kan. Tamak pada ilmu, ada hubungan dengan guru. Hubungan ni maknanya ada guru yang mengajar kita dan kita ada hubungan dia lah. Ni zaman canggih ni, orang belajar pakai YouTube ni tak ada hubung. Dapatlah ilmu, tapi keberkatan tu, dia berkat ni macam apa tau? Berkat ni, bila kita dapat ilmu yang berkat, dia melompatkan kita untuk amal. Kita dengar dia cakap sekali je, kita boleh beramal. Ni benar kata apa tu? Ibnu Athaillah, perjalanan engkau mendekatkan diri pada Allah yang mengambil masa 2 hari, bila dengan guru, tanpa guru dia akan membawa engkau selama 200 tahun sampai. Tu bila tak ada guru. Lepas tu kalau ikut kelas guru-guru ni, cari jalan jumpa dia, ada orang pun tak nombor pun. Telefon ke, ajak minum ke, apa kan, pergi pondok dia ke, sumbang lah apa-apa kan, duduk kan biasa kan, sumbang lah apa-apa. Jangan pergi sana bawa 10 orang pergi sana kita makan. Ini tak betul lah. Dalam mereka ni susah kita pula minta kan, nasi ayam pun lah. Ini kurang ajar. Lepas tu kita lah bawa makanan, atau kita sumbang lah. Dia disediakan makan, itu sebagai adab dia menaikkan kita. Tapi nak balik tu, berilah sesuatu kan. Kita faham mereka ni bukan ada duit, dan mereka tak cakap pun mereka ada duit. Mereka tak cakap pun mereka ada duit. Tapi kita faham lah, tengok pondok, tengok anak-anak datang belajar, tak payah uran bukan lah. Dia orang buat live, dia punya duit internet, data semua tu, dia orang tanggung tu. Jadi kita tolong itulah. Okey. Asal orang Mekah, kembali sembahyang semula 4 rakaat dan berehat dan pergi tawaf. Demikianlah seterusnya. Oleh sebab sembahyang ini ada mengandungi rehat, maka dinamakan dia dari perkataan tarawih, yakni sembahyang rehat-rehat. Sembahyang rehat-rehat. Kita ni buat tazkirah 8. Dia sebenarnya tarawih ni yang elok 20 lah. 20. Yang elok 20. Kalau Tuan Guru Haji Laudin ni, dia kata, saya kalau bulan puasa saya tak ambil tazkirah. Kata saya nak fokus pada ibadah dia. Kita ambil tazkirah, Muhammad surau tak ambil kita. Dan dia galakkan semua surau buat 20 rakaat. Rehat-rehat tu apa? Rehat-rehat tu maknanya diselangkan dia dengan yang kita baca tu lah. Subhanal malikil ma'bud, tu yang kita baca tu lah. Fadla minallahi wa ni'mah. Itu yang dikatakan rehat-rehat tu. Antara tu dia rehatkan. Jadi dilatih kita dalam tarawih tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kau ramai dengar kan? Kalau kau nak dengar ramai. Sepatutnya dilatih kita 30 hari tu, sepatutnya dalam pengajian di sini, kalau kita dengar orang kata Rasulullah Muhammad ke apa benda ke, meriahnya orang selawat tu patutnya macam tarawih tadi lah. Betul tak? Tapi kita dengar dekat tarawih orang sebut selawat. Tapi kita dengar bila belajar gini, kadang dia kata Rasulullah SAW. Tak ada orang selawat, nampak? Kenapa? Kita gagal dalam latihan. Maka dilabellah kita sebagai orangnya kedekut. Dan Rasulullah katakan, orang yang kedekut itu bila nama aku disebut, dia tidak berselawat pada aku. Padahal dia train dulu, 1 bulan 30 hari dia train. Dengar nama Rasulullah selawat, dengar nama Rasulullah selawat, bergema selawat tu. Tapi tidak diamalkan. Sama juga witir tadi, betul?
Witir tadi 30 malam dah buat. 30 malam buat. Tapi lepas je habis bulan Ramadan, tak buat. Kenapa? Hatinya sangat keras tu, 30 hari tak pergi kesan pada dia. Mungkin dia kena masuk sekolah 60 hari. Training period cuti dia tu tak ada apa-apa efek pada dia. Kenapa? Keras sangat. 30 hari ketuk. Tak lunak. Ni yang bahaya. Sebab apa? Bila amalan itu tak diambil pengajaran, hanyalah jadi rutin-rutin tahunan. Rutin-rutin tahunan. Lepas tu kita tak dapat mengambil kebaikan daripada tarawih. Tak dapat ambil kebaikan daripada tarawih. Padahal ini training session yang bagus tau, tarawih ni. Ulama dah susun selawat, ulama dah susun zikir-zikir nak baca. Tapi hanya ada adat, kebiasaan, dia tak ada boleh kesan pada kita. Nampak dia mula tarawih tu kan? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kat sini sama kan macam tu kan? Mula-mula puji Allah dulu. Lepas puji Allah, hina diri pula. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya aku, tak ada kuatan aku, melainkan daripada Engkau, kuatan Kau beri yang azim, yang agung. Apa tu? Selawat. Tengok dua rakaat baca fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Lepas tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mengaku tak syirik dengan Allah, tak ada sekutu bagi Kau. Itu kalau kita faham makna, kita baca dengan betul-betul menghayati dengan tadabbur makna tu, dia beri kesan pada kita. Kenapa? Ramadan ni dia punya kesan ni lebih kuat daripada bulan lain. Kalau kita dapatlah sepatutnya kan. Tapi bila dia jadi adat dan kita tidak ada peningkatan, tak faham makna. Fadlan minallahi wa ni'mah pun tak faham. Subhanallahil ma'bud pun tak faham. Anak kita tanya, anak kita daripada kecil 6 tahun sampai 10 tahun bawa dia tarawih kat sini. Umur 10 tahun dia dah mula fikir. Bah, apa bah tadi baca bah? Bud, jud. Abah jawab apa? Aku tak tahu. Orang bud, aku bud. Orang jud, aku jud. Ni rupa abahnya jawab. Dia pun tak tahu apa benda ma'bud, maujud ni apa benda ni. Dia tak pernah ambil tahu. Dia tak pernah rasa nak baca kitab, tak pernah baca tengok internet. Tapi benda lain dia tengok internet. Politik-politik orang bergaduh dia follow. Dia follow tau. Tapi Tuhan mungkin ma'bud pun tak faham setelah 40 tahun tarawih. Kenapa? Tak nak tingkatkan diri lah. Tak nak rasa nak tahu. Tak nak rasa nak tahu. Macam mana apa benda baca ni? Bud, jud, apa benda ni? Mesti ada makna. Kenapa ulama susun? Ada sebab dia. Tu dia latih dalam tarawih. Tahun ni kita kalau panjang umur dapat tarawih, tak ada lagi COVID 2021 ke benda ke, kita beritahu surau lah. Tak tahu yang akan datang ni apa benda pun tak cakap ni. Siapa sangka kita semayang macam ni? Siapa sangka? Tengok siapa sangka? Siapa sangka tau? Siapa sangka kita datang ni pakai ni? Mana aku emas ni? Siapa sangka? Tak siapa pun dah cakap kita datang surau, kena pakai ni. Siapa sangka datang kena cek suhu. Siapa sangka datang kena tulis nama kat surau. Siapa sangka datang kena bawa sejadah sendiri. Kena bawa sejadah. Siapa sangka? Tak ada orang sangka. Tapi berlaku. Allah benarkan dia berlaku, dia berlaku. Siapa sangka orang dah mula pakai pudah. Macam pudah untuk sini. Dulu orang tengok pakai pudah pakai atuk kongkong. Sekarang kongkong tak kongkong kan tutup juga sama. Betul tak? Tengok perempuan yang mula pakai pudah. Nampak mata je di pasar. Tak tahu lah besok ni penyakit apa. Lelaki dia pakai serban, mana tahu? COVID-21 semua kena pakai serban, mana tahu? Baru tak boleh pakai serban. Allah Akbar, kita tak tahu. Kita tak tahu tau. Allah mengetahui, kita tak tahu apa jadi kat kita akan datang. Betul. Minta yang terbaik. Minta yang terbaik. Kita tahu. Allah perintahkan kita pergi surau. Dia tak payah tutup surau. Dia atas kuman ni. COVID ni, yang ahli sains kata besar dia rambut. Tahu rambutnya halus 1/200 kali. Potong 200 rambut kecil. Rambut kita ni potong 200, tu dah besar kuman COVID tu.
Mata kasar tak nampak. Rambut selai kau jatuh tak nampak. Ini potong 200 kali. Kecilkan lagi 200 kali. Dia kena pakai alat khas untuk nampak. Allah hantar tu je putih barang atas muka bumi. Cukup lah. Kita tak boleh pergi surau kan. Kalau pergi masjid. Pergi pasar pun tak boleh. Di sana sini yang sekat. Kadang ketakutan. Nak datang raya rumah orang pun terus salah. Boleh datang, boleh datang. Dah datang dah salam tak boleh. Nak salam orang minta izin. Tak boleh salam tak? Kena minta izin boleh salam. Ini kita tak jangka kan? Allah. Dalam kitab-kitab fiqah ada menyebutkan semayang tarawih itu sebanyak 20 rakaat. Apa dia sebut ini? 20 rakaat. Tahun ni surau ni buat 20 lah. Buat 20. Boleh? Diam. Nanti angkat tangan dia JK. Okey 8, 20 seorang yang angkat. Pengundi kata 8 menang. 20 rakaat. Dulu masa kita kecil kan. Saya kecil dulu, saya tak tahu baru. Bila saya dah pandai bergigit lah. Saya dulu kaum baru waktu umur saya 6 tahun. 1969 saya dulu kaum baru. Saya pindah ke Johor. Bapa ni polis, arwah ni dulu polis. Jadi dia pindah-pindah lah. Daripada Johor Bahru pindah Kuala Lumpur. Lepas tu dia Kuala Lumpur mengata lah Bukit Aman apa semua. Lepas tu pindah Kelang. Tapi kita tak pindah lah. Dia dah berulang daripada Kuala Lumpur ke Kelang. Masa kecil dulu tempat main tu dia orang baru lah. Dulu duduk Jalan Raja Bot. Dia bukan Jalan Bot. Jalan apa? Jalan Raja Mahmud. Orang baru. Tahu tak Jalan Raja Mahmud? Orang baru tahulah. Lepas tu pindah Jalan Watson. Lepas Jalan Watson sekarang ni nama dia Jalan Sheikh Arifin ke apa nama dia? Dah tukar nama. Lepas tu tukar pergi pindah Jalan apa? Dan Jalan Jalan. Jalan Jalan apa nama dia tu? Jalan kita ada P nama putih juga. Apa nama dia? Lepas tu pindah Jalan-Jalan. Jalan tahu kan? Tempat orang Jokowi tu lah yang bulan puasa tu. Pindah itu lah. Umur berapa tahun baru pindah kena banjir. Kawasan tu tiap tahun banjir. Sebelah sungai. Yang best ni naik banjir, mereka kemas, usaha banjir balik. Pernah jadi itu. Banjir dia bukan rendah-rendah. Naik rumah 31, boleh urut tangan capai air. Ini tinggi banjir ni. Habis perabot rosak apa. Dulu ayah saya ni penulis. Dia polis tapi dia penulis. Dia pernah hantar tulisan ke utusan, pernah keluar bawah utusan. Dia ni penulis. Dia macam orang sastra lah, dia penulis. Habis buku-buku semua habis. Tu yang dia menangis. Dia sedih ni buku dia, buku sastra dia ni berminat sastra, dia polis. Dan saya tengok waktu kecil-kecil kan. Kita dulu main dekat Surau Jawa. Surau Jawa ni dekat Jalan Juda. Masjid Orang Baru. Dulu surau tak banyak. Mana ada 8 rakaat? Tak ada. Tak ada 8 rakaat. Lately bila kita dah besar kan, kita dah masuk universiti, kita nampak orang surau buat 8. Dulu orang tak buat 8. Walaupun jemaah ni tua-tua datang tau. Tapi mereka masih mengekalkan tradisi maksimum apa? 20. Maksimum yang dipakai oleh kita lah. Sebenarnya tadi tak ada maksimum. Tu saya ingat kawan saya masa Syria Aman tu, anak dia hantar SMS, masa WhatsApp dah lagi. Dia kata mereka kat sana semayang 36 rakaat. Surau dekat kampung yang dia duduk ni. Dia belajar kat Syria. 36 rakaat. Dia kata dia dapat maklumat daripada Yaman. Anak-anak Malaysia belajar kat Yaman. Ada yang bergabung tau. 4 surau. Mereka buat 20 surau ni, kampung dekat-dekat. A, B, C, D. Jadi A, B, C, D ni mula lepas Isyak buat 20 kat sini. Lepas tu mereka berangkut ramai-ramai pergi surau B. Orang kampung A, orang kampung ni 3, 4 ni pergi kampung B pula buat 20. Lepas tu berangkut sini buat 20, berangkut sini buat 20. Habis pukul berapa? Habis pukul 1 dulu pagi habis. Lepas tu mereka balik. Mereka buat 80 rakaat. Allah. Kita 8 tapi kosong buang kan 8 rakaat. Itu pun balik lagi dia jadi wali lah. Dia rasa menjadi wali lah 8 rakaat. Satu sebab usia kita tak berdekat. Tahu?
Masa kita 24 jam tapi amalan tak banyak. Itu tanda usaha kita berkat. Tengok Rasulullah ni, bila Rabi'ah ni dia punya personal assistant. Rasulullah ni personal assistant dia ada 11 orang. Ada seorang tu bukan Islam, kanak-kanak remaja, bukan Islam. Tapi akhirnya dia masuk Islam. Bila sakit tenat, Rasulullah kata masuk Islam, kau takkan kekal dalam neraka. Dia akhirnya masuk Islam. Rabi'ah ni dia cerita lah. Dia cerita, aku ni giliran aku berkhidmat dengan Rasulullah. Rabi'ah cerita pada satu hari ni giliran aku malam. Jadi bila malam dia datang kepada Rasulullah, dan lepas tu Rasulullah tidur. Dia tak tidur. Kenapa dia tak tidur? Dia kata sebab Rasulullah ni style dia, kalau pembantu dia tidur, dia tak kejut. Dia bukan jadi macam bos, bangun. Tak. Dia tak kejut. Bila pembantu dia tidur, dia tak kejut. Jam, boleh kamu ya? Saya boleh tengok jam. Kan dia berhenti, saya tak berhenti. Bila dia tidur, tak kejut. Jadi Rabi'ah ni dia bimbang dia tertidur nanti tak dapat khidmat dengan Rasulullah. Jadi malam tu tak tidur lah. Tunggu Rasulullah bangun. Bila Rasulullah bangun, Rasulullah kata, kau tak tidur? Dia kata tak. Kenapa kau tak tidur? Aku bimbang terlepas berkhidmat dengan kau. Maka Rasulullah puji dia, bagus kau Rabi'ah. Kau ni orangnya bagus. Dulu kalau nak bangun malam kena ambil air kan. Ambil air kat luar, kat mana, ambil siap berapa wudu. Jadi dia khidmat yang tu lah. Maka Rasulullah kata, wahai Rabi'ah, apa yang kau nak? Rasulullah nak bagi dia hadiah lah. Apa kau nak? Sebab Rasulullah suka dia ni. Apa Rabi'ah kata? Aku nak masuk syurga. Nampak orang dulu kan. Rasulullah tanya dia, kau nak apa? Sebab kau beriman dengan aku, kau nak apa? Aku nak masuk syurga. Rasulullah kata apa? Aku doakan kau masuk syurga, tapi bantu aku dengan memperbanyakkan sujud. Banyak sujud maksud apa? Banyakkan semayang kan? Banyakkan semayang. Bila benda ni tersebar, sahabat-sahabat semayang 300 rakaat sehari, 600 rakaat sehari. Kita cuba kira ada subuh tadi Kau dapat dari sunat 10 pun kira dapat baik lah. Duha kau hukum 2. Permanent, contractually, macam saya kontrak 2. Itu pun tak apa, ingat apa benda dah. Khusyuk tak mana? Ya Allah, jika kita lagi turunkanlah. Itu tentu khusyuk. Semayang tak kabur, tak ingat benda, ingat fikir, ingat apa. Tak ada kualiti. Betul, saya ingat betul. Buat 8. Moga-moga ada yang lalai tu, ada 6 tu boleh cover kurang lah. Sama macam kita buat ni, buat rawatib. Kan guru kami tu kata apa? Dia mau tahu, dia kata ni rawatib ni. Dia mau nak ingat senang, dia kata rawatib ni sunnah kapit fardu. Atau kapit. Ini fardu. Kapit fardu. Sunnah kapit fardu. Jadi dia kata kapit ni dia macam orang jaga kita lah. Kita orang jaga kita. Apa-apa kat kita, orang kapit ni tolong. Macam jagalah dekat kita kan. Kapit fardu dia kata. Kalau demo sembahyang 5 waktu ni ada kekurangan. Dari segi khusyuk, bukan dari segi rukun. Kalau rukun tak cukup, tak sah. Syarat tak cukup, tak sah. Jadi kekurangan ini ditampung dengan rawatib. Lepas tu rawatib ni semungkin-mungkinlah, jangan tinggal lah. Bukan wajib, tak wajib, tapi semungkin-mungkin jangan tinggal. Sedapat mungkin jangan tinggal lah. Ni tak wajib, sedapat mungkin jangan tinggal lah. Kenapa? Dia adalah cover kepada, kapit kepada fardu. Lepas tu kalau surah buat 8 tak apa, tapi kita balik sambung. Atau cakap dengan siap, jangan tutup surau. Nanti dah habis, dah kira 8, dah buat, witir dah buat, kita sambung kat surau pun tak apa. Atau kita pakat-pakat 4 orang, 3 orang. Jom kita pakat-pakat, kita buat 20, kita buat dalam bilangan yang kecil lah.
Orang dah balik, kita buatlah kat ujung tu. Bacalah PPD dah lah. Jangan baca Amma Ya Tasadun. Ngama kawan, kau dah lah jalan 20. Baca ringkas-ringkas dah lah. Baca ringkas dah lah. Sebagai latihan. Mungkin kat rumah tak boleh buat. Biasalah dia balik rumah kan. Anak datang, cucu gini. Dah mula buka TV, dah mula gitu, dah makan, dah gini. Tengok kali lipat pula tadi buka dia lebih. Pakai kali lipat pula, dah minum pula air sirap tidur. Habis out kali buat dah. Mungkin boleh pakat-pakat 3-4 orang. Jom lah kita bersama. Bukan nak kata kita baik daripada orang, tak. Jangan fikir gitu. Kita nak latih diri kita, nak paksa diri kita atas harap reda Allah. Tak. Atas harap reda Allah. Buatlah ujung-ujung 3 orang lain nak balik tak apalah, kita buatlah. Cadanganlah. Tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Tidak sah dikerjakan 4 rakaat 1 salam. Tengok. Dia bukan macam sunat lain. Tidak sah dilakukan 4 rakaat 1 salam. Sunat dikerjakan berjemaah. Itu solat sunat. Solat sunat yang sunat berjemaah. Kan saya dah cakap kan. Ada berapa? Solat sunat yang sunat berjemaah ada berapa? Ada 7. Ingat tak? Ingat tak? Ini saya ingat. Ini PKP ni kan ingat. Tak PKP boleh ingat. Kadang-kadang ini bukan permanen kan? Permanen kan? Itu tadi ya. Sekarang Pak Isak berhubung macam pertama. Solat sunat yang sunat jemaah. Dia okey dah ya. Dia begini, 2 1. Jadi solat sunat yang sunat jemaah ada 7 jenis sembahyang. Dulu guru kami ajar, mula-mula ingat Ramadan. Ingat 4 benda je. Ramadan ni ada 2 sembahyang sunat yang sunat jemaah. Satu nama dia, ini kita belajar ni, Tarawih. Satu nama dia Witir. Ingat Ramadan. Bila ingat Ramadan, ingat pula Raya. Raya ada 2 sembahyang sunat yang sunat jemaah. Satu Raya Fitrah, Aidilfitri. Satu yang kita buat hari. Raya Haji. Atau kita kata Raya Korban, Haji Al-Adha. Tak apalah, nama aku tak apalah. Raya Korban, dia panggil Raya Korban. Dia kata Al-Adha, dia kata Raya Haji. Sebab orang buat haji. Lepas tu, ingat lagi apa? Ingat Gerhana. Gerhana ada 2 lagi. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Gerhana bulan. Gerhana matahari. Ini guru ajar kita cara nak ingat itu je. Bila matahari dia panas, dia jadi kemarau. Ingat kemarau pula. Apa sebenarnya dia kemarau? Istisqa. Minta hujan. Istisqa. Ini satu. Ini dia bagi metod tau. Guru kami ni dia tak masuk IPG tau. Tak IPG lah. Institut Pendidikan Guru tak masuk. Tapi dia punya metod saya habis lah. Dia bagi teknik macam mana nak ingat. Saya guna dalam teknik ni. Macam tu lah. Fardu wuduk ada 6 kan. Kan dia pecah 2. Saya tak tahu lah dulu adik-adik ni belajar macam mana anak-anak dia, saya tahu lah. Dia 4 basah 2 kering. Saya berjanji tak?
kering. Apa yang basah ni? Aha, pecah lagi. Satu sapu, 3 basuh. Apa sapu? Ni kepala. Basuh apa? Muka, tangan, kaki. 2 ni, kalau duduk ni, kering, tak kena air. Apa nama dia? Niat. Lagi? Tertib. Ha, tu yang 4 basah 2 kering tu. Saya kata kaedah mereka ni kan, dia sebenarnya nak mengingatkan 6 ni je. Tapi kalau kita terus sebut 6, mungkin kita payah sebab banyak. Jadi dibuatnya sektor-sektor lah. Macam komputer lah, external hard disk, C, betul, pendrive, F, kan ada cara tu. Lepas tu ada folder, subfolder. Ini struktur kitab. Struktur kitab. Kita baca kitab ni sama juga. Kitab kan, dia mula-mula babun, bab. Atas dia adalah letak ni, kitabun, kitab, babun. Lepas tu dia ada apa? Farqun. Farqun apa? Mas'alatun. Mas'alatun. Lepas tu ada apa? Tanbih. Betul? Syahdan. Kitab fiqh, contoh. Dalam fiqh ada banyak bab. Bab solat, bab zakat, bab haji. Jadi bawah kitab ni pecah lah bab. Bawah bab ni ada cabang. Contoh, bab solat ada cabang. Syarat sah solat, syarat wajib solat, sunat-sunat solat, makruh dalam solat. Ini farqun, huruf cabang. Dalam cabang-cabang tu ada masalah. Syarat sah solat, masuk waktu. Kalau macam ni macam mana? Kalau macam ni macam mana? Daripada masalah tu, hati-hatilah engkau. Tanbih, peringatan. Lepas tu, penetapan dia apa? Syah dan ini struktur kita. Cuba kita ganti 30 kan, kita baca kan. Tengok ulama-ulama ni. Kalau kita tengok bukan tu berkali lah. Mereka ni dipimpin oleh Allah kan. Kemas tau. Kemas kan. Kita ambil daripada dia. Takkan kita pening kepala. Kita ambil daripada dia. Faham apa yang dia tunjuk, apa yang dia buat. Okey, sikit lagi. Sunat dikerjakan berjemaah kerana Sayyidina Umar masa dia jadi khalifah, Sayyidina Umar inilah yang dipanggil Amirul Mukminin. Orang pertama yang dipanggil Amirul Mukminin. Ada mengumpulkan orang ramai, lelaki dan perempuan, berjemaah bagi menghayati bulan Ramadan. Dan dia pernah berdiri dalam kita kata, dia kata apa? Orang sampai jemaah ni, tarawih ni ramai, dia kata apa? Indahnya bid'ah ini. Dia kata itu, indahnya bid'ah ini. Bid'ah apa? Itu nama dia bid'ah hasanah. Indahnya bid'ah ni, dia kata. Dikumpulkan. Mungkin waktu tu orang dah mula lalai ke wallahu alam, tapi dikumpulkan supaya buat sama. Berjemaah bagi menghayati bulan Ramadan, ihya Ramadan tu. Waktunya ialah lepas solat Isyak. Mesti solat Isyak dulu. Sama macam witir. Witir mesti solat Isyak dulu. Kalau tak solat Isyak, tak boleh buat witir. Sebab witir ni dia pengampit pada Isyak. Tapi selepas Isyak, dia kategori dia rawatib. Dia pengampit lepas Isyak. Cuba tengok muka surah 35. Tengok 35. Tengok atas tu muakkad sunnah rawatib. Nampak muakkad tu? Lupa tak perkataan muakkad tu?
dalam perenggan bawah sekali beberapa rakaat sunat witir selepas main isyak. Nampak? Dia letak kategori rawatib. Jadi di kapit tu adalah isyak. Syarat dia mesti dah sembahyang isyak. Kalau kita jamak takdim, tu jamak takdim. Jamak takdim, jamak takhir. Jamak takdim, bagi siapa tanya saya? Cara nak sembahyang jamak takdim. Jamak takdim ni, dia kata pening lah usaha niat dia panjang penuh. Dia gini, kita decide, okey, nak jamak ke tidak, nak kasar ke tidak. Selalunya orang buat jamak, orang himpun, kasar, orang pendek. Pernah dekat RFR, apa tu, dekat Pergi Utara Tapah. Saya keluar daripada semayang, ada abang dia pegang tiba, dia pegang dengan layar. Dia kata, bang nak tanya lah, tak faham macam Makassar. Dia tak kira tu. Kan kalau suruh saya tak ingat, ini orang yang tak kenal saja. Tak apalah, saya jawab juga lah. Maknanya nampak dia kata tempat dia tahu lah. Dia tanya. Kenapa orang Osman dua-dua, bukan tempat? Kalau kita tak tahu jamak kasar, kita boleh buat jamak kasar. Syarat ni kita tahu. Bila kita semayang 2 rakaat, kita kena niat, saja aku semayang zuhur kasar. Kena cakap kasar. Niat kasar ni mesti waktu takbiratul ihram. Kena faham ni. Lepas tu, bila dah takbir, sebelum beri salam 2 rakaat zuhur ni, dalam tu mesti niatkan nak jamak asar, atau niatkan aku nak jamak takdim asar. Dengan syarat takdim ni maknanya apa, kita kena faham. Apa dia? Memasukkan asar dalam waktu zuhur, atau masukkan isyak dalam waktu maghrib. Kita faham apa yang kita niat. Waktu kita bangun, syarat dia mesti tidak ada perceraian yang panjang. Berapa panjang? 2 rakaat solat yang ringkas. 2 rakaat solat yang ringkas. Itu tempoh dia tu. Kena, sebab tu rakaat yang sembahyang zuhur ni kita sunat qamat. Sembahyang kedua ni tak sunat qamat. Kita pergi musafir dengan kawan, dua-dua dia pandai qamat, betul tak? Kadang kita dah angkat atas ni dia qamat. Kita pun diam-diam. Lepas tu baru tahu tak sunat qamat. Pada zaman takdim tak sunat qamat. Kenapa? Lebih sunat menjaga akan betul turut. Tak qamat. Sama macam kita semayang, kita lupa kunut. Lepas tu kita nak buat sujud sawi. Masa duduk tahiyat akhir tu, kita jangan, kita tak sunat duduk tawaruk. Kita sunat duduk iftirash. Faham tak saya apa ni? Kenapa? Kita tak pernah habiskan semayang lagi. Kita nak sujud sawi. Jadi duduk macam tahiyat awal. Sujud sawi, bangun, rapi pilih, sujud lagi, bangun, waktu tu baru sunat duduk tahiyat akhir. Macam duduk, dia namakan duduk tawaruk. Lepas tu baru bersalam. Tahu tak perkara ini? Kalau jujur saya tanya, tahu tak? Tak tahu tau. Dia kan beradilah. Jamak takdim mesti mula dengan solat yang pertama. Tak boleh mula dengan asar. Mula dengan asar tak sah. Lepas tu mesti betul-betul. Betul-betul. Lepas tu bila kita bangun asar ni, kita tak payah niat jamak lagi. Sebab tadi kita dah niat tadi dalam yang pertama. Sebelum beri salam tadi, aku semayang waktu zuhur 2 rakaat kasar, semayang. Sebelum beri salam ni, yang 2 rakaat ni, kita mesti niat nanti aku nak jamak asar. Jadi kita bangun asar, aku semayang waktu asar 2 rakaat kasar. Kalau nak pendekkan, okey habis. Itu je, apa yang penting-penting niat. Tapi kalau jamak akhir, boleh mula dengan mana-mana semayang dan tidak disyaratkan berturut-turut. Faham? Katakanlah isyak sampai kampung. Saya semayang isyak, saya kasar 2 rakaat. Lepas tu, Mak Betul kata makan. Saya makan dah sejam, baru saya maghrib. Boleh? Boleh. Boleh pada jamak takhir, tidak boleh pada jamak takdim. Ni ramai orang balik kampung dia WhatsApp. Jangan bos. Kalau tak tahu jangan buat dulu. Tergabung ni. Belajar dulu. Okey. Tersebut dalam hadis.
Ada nampungan. Jadi kalau ikut Malaysia tu pergi tau. Nanti langgar PKPP ni tunggu dapat mengaji susah. Ini kita baca lagi bahawa Rasulullah ada pernah keluar ke masjid. Ini sikit-sikit lah sejarah dia. InsyaAllah nanti kita doa PKPP ni berakhir, COVID ni balik-balik, Allah angkat balik, kita boleh belajar kitab. Kami mana yang kitab saya stop lah sebab takut kita langgar yang SOP yang dikenaki. Kita ikutlah, buatkan semua kita ikut. Okey, nanti sambung tersebut dalam hadis bahawa Rasulullah ada pernah keluar ke masjid. InsyaAllah sambung. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asma'i insana fil husnil ladzina amanu wa amsalna tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi